Adakah Kerajaan Perikatan Nasional mengamalkan double standard dalam pelaksanaan SOP? Apakah yang mampu kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita bersama saya, Akmal Nasir. Kepada para penonton yang belum subscribe, tolong klik subscription button di bawah. Kepada subscriber saya, terima kasih. Tolong sebarluaskan video ini. Sebelum saya mulakan video pada hari ini, untuk tempoh 2 bulan yang lepas, saya agak sibuk menguruskan Food Bank Parlimen Johor Bahru, yang mana kami cuba memastikan keluarga-keluarga yang terkesan dengan COVID-19 dapat disantuni. Mereka yang ingin membantu boleh terus sumbang kepada akaun Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Johor Bahru. Jadi hari ini saya nak tunjukkan 5 sebab ataupun contoh mengapa Perikatan Nasional dilihat begitu mengamalkan double standard ataupun 2 darjat dalam pelaksanaan SOP. Okey. Air masak Jangan minum air tidak masak. Air masak. Kalau boleh disuam sikit. Suam sikit. Kerana virus dia tak suka panas. Jangan panas sangatlah. Boleh minum minum. Okey. Biar ada virus ini akan dinyahkan. Okey. Yang pertama, sehari dua ini kecoh bagaimana menteri dapat kelonggaran. Seolah-olah SOP ini ditukar mengikut selera menteri. Adakah ini persepsi ataupun realiti? Menteri Kesihatan 2 hari yang lepas telah mengeluarkan Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit pengecualian. Maksudnya dokumen asal itu diubah dengan meletakkan pengecualian kepada menteri yang pulang dari luar negara, rakyat biasa kuarantin 10 hari, menteri kuarantin 3 hari. Adakah ini perkara yang hanya baru muncul secara tiba-tiba? Ya dan tidak. Sebab kalau kita tengok pengalaman tahun lepas, 20 November, ketika negara dikejutkan dengan penularan COVID-19 di Sabah, sejurus pilihan raya negeri di negeri Sabah, 20 November, Pengarah Kesihatan telah mengeluarkan arahan mereka yang pulang dari Sabah untuk ke Semenanjung perlu dikuarantin 14 hari. Tetapi 4 hari kemudian, Menteri Kesihatan menyebut tidak perlu kuarantin bagi mereka yang pulang dari Sabah ke Semenanjung. Jadi bagi saya, ini sesuatu amalan yang bukan sekadar mengelirukan tetapi membahayakan orang ramai kerana amalan 2 darjat ini. Masuk perkara yang kedua, isu yang berkait bila kita lihat penukaran SOP ini seolah-olah tidak berpandukan kepada mana-mana rujukan ataupun kajian saintifik. Apa beza 3 hari, 10 hari ataupun tak nak kuarantin melalui kajian yang telah diadakan seluruh dunia, tempoh 10 hari itu diperlukan untuk mengurangkan risiko penularan. Bukan bermaksud menteri 3 hari ada antibody yang kuat. Mereka ni manusia juga, kenapa nak bezakan? Dalam keadaan laporan saintifik tak sebut menteri imunnya tinggi, bukan. Yang disebut untuk mengurangkan risiko kita ambil tempoh 10 hari kuarantin. Jadi sebab itu saya tertarik dengan komen seorang pakar yang sebut kalau beginilah keadaan Perikatan Nasional, buat apa nak kuarantin? Jadi fikir-fikirkanlah. Perkara yang ketiga dalam soal pelaksanaan SOP. Untuk rakyat biasa, untuk rakyat di luar sana, SOP itu bermaksud akan ada kesan keuangan. Setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, sama ada menyekat, melarang, mengurangkan dan sebagainya, itu akan memberi bebanan yang
bertambah kepada rakyat biasa. Saya ambil contoh, apabila sekolah diarahkan tutup, sebelum sebaik sahaja sekolah itu dibuka awal tahun ini, menyebabkan ramai ibu bapa yang sangat terkilan. Bukan sebab apa? Kalau diberitahu lebih awal sedikit, mereka tidak perlu membelanjakan wang untuk kegunaan anak-anak masuk ke sekolah untuk pembelian yang tidak akan digunakan dalam tempoh 2-3 bulan ini. Sebagai contoh, saya bertemu dengan ramai ibu bapa yang merungut. Mereka telah membelanjakan seorang RM200-300 untuk membeli peralatan kembali ke sekolah. Baju, beg, kasut dan sebagainya, dalam keadaan sekiranya SOP tidak mahu membenarkan anak-anak kita masuk ke sekolah untuk ikuti pembelajaran melalui PDPR. Kalau diberitahu awal, mereka boleh gunakan wang tersebut untuk membuat persiapan, membeli peranti maupun laptop. Dan bukan itu sahaja, kalau kumpulan golongan yang lebih susah, mereka ini patut dibantu untuk anak-anaknya mampu meneruskan pembelajaran. Dalam Parlimen Umum, 150,000 laptop akan dibekalkan. Sehingga hari ini, mana laptop tersebut? Dan yang kita kata nak berikan laptop sekarang ini dikabarkan hanya untuk diberikan pinjam. Jadi dalam keadaan sekarang, bagi saya SOP ini ada kesan kewangan. Kenapa amalan 2 darjat kamu tukar suka-suka SOP? Menteri tak ada apa. Menteri masih ke luar negeri, balik 3 hari boleh jalan balik. Jadi sebab itu bagi saya, kalau tengok contoh yang diberikan, memang terdapat amalan 2 darjat. Yang keempat, dari segi pelaksanaan penguatkuasaan itu juga nampak jelas terdapat 2 darjat yang sangat beza. Kalau kita lihat keluhan mereka yang telah dikenakan saman, yang telah diberikan kompaun, ada yang sebenarnya mengakui kesilapan, ada yang mempertikaikan. Sebab itu kita lihat dalam soal kerajaan yang memeningkan ini, anggota penguatkuasa pun telah mengatakan, yang tertinggi mengatakan, mereka pun sebenarnya tak jelas soal pelaksanaan. Ada kes rakyat yang depan rumah kena saman. Ada kes yang keluar kereta nak ambil anak di seat belakang kena compound. Menteri boleh tengok dekat Facebook saya, timbalan speaker siap buat program, berkumpul, bercakap, mikrofon tak pakai pelitup muka, siap buat penyerahan bendera. Tak ada apa-apa tindakan. Bukankah ini double standard? Perkara yang kelima, kalau kita lihat SOP ini diubah juga seolah-olah mengikuti kadar jangkitan ataupun mereka yang telah dikenal pasti positif. Kalau kita lihat, rujuk balik, saya nilai satu analisa yang dibuat oleh salah satu media menyebut bagi tempoh Disember sehingga Februari, kumpulan yang paling tertinggi mempunyai kluster adalah kumpulan di tempat kerja, khususnya kilang-kilang maupun di tapak pembinaan. Tapi bila kita lihat dari segi larangan dan arahan itu, peniaga kecil yang terpaksa tanggung dulu. Jadi dalam keadaan ini, kerajaan sekiranya ingin membantu, bantulah mereka yang benar-benar memerlukan. Kalau jumpa lagi mereka yang bekerja sendiri, yang peniaga-peniaga kecil, ramai sebenarnya yang tersisih daripada segala ataupun apa-apa pengumuman bantuan yang dibuat oleh kerajaan. Alasannya dokumen tak lengkap, tak daftar dan sebagainya. Dalam keadaan COVID-19 ini, kita mahu bantu mereka yang benar-benar terkesan. Bagi saya, 5 perkara ini cukup jelas menunjukkan bahawa kerajaan mengamalkan double standard ataupun 2 darjat. Jadi sebagai penutup, akhirnya apa yang mampu kita buat?
Kalau kita nilai bagaimana kerajaan ini flip-flop, terumbang-ambing, berubah-ubah, tiada hala tuju, mereka sebenarnya begitu risau dengan pandangan masyarakat, terutamanya netizens. Sebab mereka ini tidak tahu keadaan di peringkat umbi, maka sebagai rakyat Malaysia, kita ada hak. Kita kena pastikan bahawa kerajaan dengar pandangan kita. Mereka mungkin boleh gantung parlimen. Mereka mungkin boleh desak, sekat ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan. Tetapi mereka tidak boleh desak suara-suara kita. Jadi saya mohon, kita kena kongsikan pandangan sebegini. Kita kena mengingatkan rakan-rakan kita bangkit dan bersuaralah. Kerana kalau kita biarkan mereka ini tanpa sebarang panduan, tanpa sebarang teguran, keadaan akan bertambah teruk. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel Akmal Nasir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.